Ada tapi habis sekarang. Ustaz, kita boleh mula dah ke Ustaz ya? Seminit Kak, seminit. Oh ya, okey. Saya kena respon mesej yayasan Kak. Okey, okey. Okey, boleh. Ustaz, boleh kita mula dah? Ada 24 orang partisipan dah sekarang ni. Ustaz dah ya? Okey Kak Syana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, alhamdulillah kita jumpa pada pagi ini untuk meneruskan pengajian hadis kita. Dan saya minta maaf lah, saya punya nota ni dalam bentuk word je. Saya tak ada kesempatan masa yang elok untuk muatkan tulisan ini dalam bentuk PowerPoint ya. Sekiranya saya ambil masa untuk PowerPoint, ia akan mengganggu fokus saya untuk belajar dan menulis nota. Saya minta maaf ya. Hari ini insya-Allah kita akan bincang satu isu yang agak penting. Apakah kita masuk syurga disebabkan amalan ataupun rahmat daripada Allah Ta'ala? Itu persoalan dia ya. Baik, ada dua perkara yang perlu kita fahami terlebih dahulu. Satu, perbincangan kita ini sebenarnya melibatkan soal hadis-hadis muskil ataupun dipanggil al-ahadis al-muskilah. Al-ahadis jamak, artinya hadis-hadis yang muskil ataupun yang mengelirukan. So dia sebenarnya kalau kita detailkan, hadis muskil ini dia terbahagi kepada dua. Satu muskil dalam bentuk yang umum, iaitu hadis itu membawa maklumat yang bercanggah dengan Al-Quran. Ataupun yang kedua, hadis itu bercanggah dengan hadis itu sendiri, hadis yang lain. Ataupun yang ketiga, hadis bercanggah dengan realiti sejarah. Ataupun hadis bercanggah dengan penemuan-penemuan sains dan sebagainya. Ini dia masuk dalam kategori hadis-hadis muskil. So hadis muskil itu dia perlukan kepada kajian yang mendalam lagi lah. Apa maksud sebenarnya yang disampaikan oleh Nabi SAW. Secara khususnya pula yang kedua, selain daripada hadis muskil, dia ada satu bahagian, dia ada satu bahagian kecil dalam hadis muskil ini dipanggil sebagai hadis mukhtalif. Hadis mukhtalif bererti wujudnya dua ataupun tiga hadis yang saling bercanggah antara satu sama lain ya. Wujudnya dua ataupun tiga hadis yang bercanggah antara satu sama lain. Sebagai contoh, apabila kita membincangkan isu wabak, so ada hadis Nabi SAW menyatakan
bahawa penyakit ini tidak berjangkit, ya. Itu hadis yang sahih dan masyhur. Hadis tidak berjangkit. Tetapi ada hadis yang lain yang memberikan petanda bahawasanya penyakit itu berjangkit. So macam mana ni? Ada hadis kata penyakit boleh berjangkit. La adwa wala tiyarah. Ada hadis yang menyatakan la adwa wala tiyarah, penyakit tidak boleh berjangkit, ya. So itu dipanggil sebagai hadis mukhtalif. Kerana wujudnya dua fakta yang bercanggah disampaikan oleh Nabi SAW. So ulama pun studilah kenapa Nabi sebut begini, kenapa dalam hadis yang lain Nabi sebut macam ni pula. Apakah maksud sebenar Nabi SAW? Dengan keadaan kita memahami kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah apa yang disebutkan oleh Nabi itu berdasarkan hawa nafsu, semuanya berdasarkan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu perkara yang pertama, ya, asas yang pertama yang perlu kita fahami. Asas yang kedua, disebabkan kesilapan kita dalam memahami hadis, terutamanya ada orang yang sekadar membaca zahir hadis tanpa mengkaji syarahan-syarahan ulama terhadap hadis, maka timbullah pelbagai salah faham terhadap hadis itu sendiri yang akhirnya membawa kesan yang buruk kepada Nabi SAW dan agama kita Islam, ya. Sebagai contoh, isu yang kita nak bincangkan inilah, ataupun ada lagi lah isu-isu yang lain, ya. Dalam isu ini kalau kita lihat apakah masalah yang berlaku, ulama menyatakan kita masuk syurga disebabkan rahmat Allah, dan seseorang masuk neraka ini disebabkan keadilan daripada Allah Azza wa Jalla. So, ada orang memahami walaupun seseorang itu banyak dosanya dan sedikit amalannya, jika Allah mahukan dia memasuki syurga, dia tetap memasuki syurga. Baik, jadi dia faham, tak apa kita buat dosa banyak pun. Sebab Allah Ta'ala ni dia maha pengasih, maha penyayang. So orang yang banyak dosa pun Allah berhak memasukkan dia ke dalam syurga ikut suka hati Allah. Baik. Yang keduanya, ada orang merasakan bahawasanya walaupun seseorang itu amalannya banyak dan dosanya sedikit, tetapi Allah tetap boleh memasukkan dia ke dalam neraka. Itu yang kedua pula, ya. Amalan banyak mana pun dan dosa sedikit, tapi kalau Allah tak nak masukkan dia ke dalam syurga, ya, Allah boleh campak dia ke dalam neraka. Hasil daripada silap faham terhadap hadis. Yang ketiga, ada orang merasakan semua ini bergantung kepada Allah kerana syurga dan neraka merupakan hak mutlak Allah. Kita tidak boleh mempertikaikan Allah Ta'ala. Dia faham gitu je. Memanglah ulama pun menyebutkan perkara ini, tetapi cara faham ulama berbeza, ya. Yang ni pula dia kata semuanya bergantung pada Allah, ikut Allah lah. Allah nak masuk kita dalam syurga ke, Allah nak masuk kita dalam neraka ke, itu merupakan kehendak Allah Azza wa Jalla yang tidak boleh dipertikaikan langsung, ya. So itu antara tiga kekeliruan yang wujud apabila kita memahami hadis ini secara zahir tanpa memahami syarahan alim ulama. Perkara seterusnya, ini juga merupakan titik perbezaan yang halus antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah. Tapi saya perlu terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu sekalian, ya. Walaupun kita berbeza banyak perkara dengan Mu'tazilah, tetapi perbezaan itu hanya dari sudut ranting ataupun furu'. Artinya Mu'tazilah walaupun berbeza dari sudut akidah dengan kita, ia tidak bermakna Mu'tazilah ialah orang kafir. Tak. Tak bermakna Mu'tazilah itu merupakan orang kafir, ya. Sebab perbezaan itu hanyalah perbezaan dari sudut furu'. Baik, apa fahaman Mu'tazilah dalam isu ini? Mu'tazilah ni ibu-ibu sekalian, ya, ialah satu kumpulan pecahan akidah zaman-zaman dulu. Dia bermula dengan anak murid Hasan Basri namanya Wasil bin Atha. Beliau tidak setuju dengan pendapat Imam Hasan Basri, dengan Hasan Basri. Bahkan ada persoalan yang beliau utarakan, Hasan Basri tak dapat jawab. Dia pun mengasingkan diri dan buat satu grup baru.
Kerana Wasil bin Atta ni dia mengasingkan diri buat satu grup yang baru, maka orang pun menggelarkan mereka sebagai Al-Mu'tazilah. MUK tu merujuk kepada mim dan ain. Mu'tazilah artinya orang yang mengasingkan diri, merujuk kepada orang yang mengasingkan diri daripada kelas pengajian Hasan Basri rahmatullahi alaih. Baik, Mu'tazilah menyatakan Allah Ta'ala mewajibkan orang yang beramal, maaf, saya silap. Allah Ta'ala, Mu'tazilah menyatakan Allah Ta'ala mewajibkan orang yang beramal ke dalam syurga. Macam mana pun wajib. Asalkan dia beramal je, maka dia wajib masuk ke dalam syurga. Dan kalau dia melakukan dosa, sebaliknya, dia wajib masuk ke dalam neraka. Ini merupakan satu kewajipan yang mesti dilaksanakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, tetapi berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah, kita berpendapat Allah Ta'ala tidak wajib melakukan apa pun kerana alam ni termasuk kita semua merupakan milik Allah. Namun ini pendirian ahli sunnah yang membezakan dengan 3 salah faham yang berlaku di atas ini. Namun Allah Ta'ala telah menetapkan kaedah yang mesti dipatuhi dan pasti tindakan Allah semuanya adil tanpa perlu dipersoalkan. Ya. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala telah buat kaedah. Orang yang masuk syurga ni pasti orang yang baik. Mustahil orang yang jahat masuk ke dalam syurga. Kalau dia masuk syurga tu mungkin hujung-hujung tu kerana ada nilai kebaikan yang dibawa oleh dia. Kalau orang yang mensyirikkan Allah tidak layak masuk ke dalam syurga. Ya. Baik. InsyaAllah dalam nota ini saya akan membawakan perbahasan ulama dalam memahamkan kita tentang isu ini. Baik. Kalau kita lihat ayat Al-Quran, ayat Al-Quran menyatakan kita masuk syurga disebabkan amalan. Ada 3 ayat. Dia sebenarnya ada lagi ayat yang lain. Cuba kita lihat 3 ayat ini. Iaitu pertamanya suratul A'raf ayat 43. Okey, kita cuba lihat pada yang tempat saya bold tu. Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka diseru, ni poin dia, dan mereka diseru, itulah syurga yang diberikan kamu mewarisinya. Ini saya minta maaf, terjemah Indonesia. Itulah syurga yang diberikan kamu mewarisinya dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di situ Allah Ta'ala menyatakan Allah memberikan syurga bima kuntum ta'malun. Jadi ayat bima kuntum ta'malun ni saya minta ibu-ibu, tuan-tuan selalu ingat dalam minda kita dengan apa yang kamu telah amalkan ataupun kerjakan. So masuk syurga kerana amalan. Itu ayat 43 suratul A'raf. Kalau kita lihat pula dalam suratul Nahl ayat 32, yang mana orang yang mati dalam keadaan baik, insya-Allah kita semua, para malaikat menyambut dan berkata 2 perkara. Pertamanya, salamun alaikum, kesejahteraan ke atas kamu. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan. Jadi ini pun perkataan bima kuntum ta'malun. Cuma bezanya dalam 2 ayat ini, tapi kita tak akan bincang di sini. Ayat ini disebut uristumuha, kami wariskan. Manakala ayat ini pula disebut udkhulu, masuklah ke dalam syurga. So itu dia panggil lamasat bayaniyah. Dia panggil apa? Sentuhan kesenian Al-Quran. Tapi itu bukan perbincangan kita di sinilah. Baik. Kemudiannya satu lagi ayat surah As-Sajdah yang mungkin sebahagian besar ibu-ibu tuan-tuan ada hafal. Ammal ladina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Jadi syurga-syurga ma'wa ataupun sebagai tempat kediaman ini dia panggil syurga-syurga tempat kediaman. Tempat kediaman ni dia takrif kepada perkataan ma'wa. Jannatul ma'wa nuzulan sebagai tempat tinggal terhadap apa yang mereka kerjakan. So ini menunjukkan bahawa syurga diberikan disebabkan amal-amal yang kita lakukan. Baik, ini 3 surah ya. Ayat yang mesti ibu-ibu tuan-tuan ingat bima kuntum ta'malun ataupun bima kanu ya'malun. Baik, bagaimana ulama memahami ayat-ayat ini?
Hadis pula. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, jadi kita kena faham bahawa sumber agama kita ni dua, Al-Quran dan hadis. Sesiapa yang nak ambil Quran tak nak ambil hadis, itu bukan Muslim. Ya, Muslim dia terima kedua-duanya, Al-Quran dan hadis. Tinggal laginya isu hadis tu sahih ataupun dhaif ataupun maudhu'. Tinggal lagi isu bagaimana kita memahami kehendak Al-Quran dan memahami kehendak hadis mengikut neraca yang betul. Itu perbincangan yang lain lah. Baik. Kalau kita lihat hadis ni, dia ada dua-dua. Satu, hadis menyatakan kita masuk syurga disebabkan amalan. Dan ada hadis menyatakan disebabkan ihsan. So mana satu ni? Dia ada sebab amalan dan disebabkan ihsan daripada Allah Ta'ala. Baik, kita bermula dengan hadis yang awal dulu. Yang menyatakan masuk syurga ni disebabkan amalan. Kak Syida ya, puan-puan. Sebenarnya perbincangan hari ni dia sangat teknikal. Nanti bawah-bawah tu lah. Dia sangat teknikal. Saya pun bimbang, saya banyak kali duk baca nota ni. Saya duk fikir banyak kali nak bentang ke tak bentang. Nak bentang ke tak bentang. Beginilah. Saya cuba bentang dulu. Dan kalau pembentangan saya ni tak dapat difahami, kita tinggalkan. Kita bincang benda yang mudah saja. Ya? Tapi saya cuba dulu. Sebab dia benda yang sangat teknikal. Cara memahami hadis. Baik. Okey, hadis ini berbunyi begini. Hadis ini menunjukkan kita masuk syurga kerana amalan. Riwayatnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, ini soalan dia. Okey, Ibu Rus nampak tak saya bold tulisan tu? Nampak Ustaz. Nampak. Okey. Akhbirni, tolong khabarkan kepada saya satu amalan yang membolehkan saya masuk ke dalam syurga. Tolong khabarkan amalan yang memasukkan saya ke dalam syurga. Artinya, dia nak buat amalan, dengan amalan tu dia masuk syurga. Clear soalan dia. Maka Nabi pun kata, kita ringkaskan terus, Arabun malahu, boleh jadi soalan ini penting bagi dia, maka hendaklah kamu menyembah Allah, jangan mensyirikkan Allah dengan apa pun, mengerjakan salat, kamu kerjakan salat, kamu tunaikan zakat, kamu sambung rahim. So, amalan-amalan yang Nabi sebutkan tadi membolehkan dia masuk ke dalam syurga. Hadis ini clear. Syurga masuk kerana amalan. Kita masuk syurga kerana amalan. Baik, hadis yang kedua daripada Abu Musa, yakni Abu Musa Al-Ash'ari, orang Yaman, radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW menyatakan, man sallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat di dua teduhan, yakni salat di waktu yang tidak panas, merujuk kepada salat asar dan salat subuh, akan masuk ke dalam syurga. Ini merupakan dalil menunjukkan salat yang paling tinggi kedudukan ialah salat subuh dan salatul asar, yakni selepas salat Jumaat. Salat Jumaat ranking yang paling tinggi. Tapi apa pun cerita dia, sesiapa yang sungguh-sungguh jaga salatul subuh dan salatul asar akan masuk syurga. Bukan bererti kalau dia tinggal solat yang lain pun dia masuk syurga, tidak. Tetapi ini menunjukkan kedudukan tinggi salatul subuh dan salatul asar. Tapi apa pun ceritanya, dengan amalan kita masuk syurga. Hadis yang ketiga, cuba kita lihat riwayat Bukhari ni, saya minta maaf, saya terlupa nak quotekan Bukhari ni dalam kitab apa. Ya? Rasanya dalam Mansal al-Bardai ni dalam kitabus salah. Saya minta maaf ya. Baik. Kata Nabi SAW, Allah ni ada 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya akan masuk ke dalam syurga. Soal syarahan hadis tu kita biarkan dahulu. Tapi ceritanya siapa yang beramal, dia masuk ke dalam syurga. Itu 3 hadis yang clear ya. Sebut syurga kerana amalan. Tetapi ada hadis yang lain menunjukkan kita masuk syurga ni bukan kerana amalan, tetapi kerana rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, zaujun Nabi SAW menyatakan, saddidu wa qaribu. Ayat dia, saddidu ni buatlah amalan yang sesuai dengan sunnah, bukannya amalan yang lari daripada sunnah, dan kita kena seimbang. Tapi dia adalah syarahan terhadap apa maksud saddidu, apa maksud qaribu, pun kita tak bincangkan di sini. Wa abshiru
wa abshiru ni Nabi nak bagi satu berita gembira, tapi saya tak terjemah di situ, saya minta maaf. Sesungguhnya tiada siapa pun memasuki syurga dengan amalan dia. Maka sahabat pun bertanya, meskipun kamu wahai Rasulullah, meskipun engkau wahai Rasulullah, kata Nabi, meskipun saya, namun Allah telah melimpahkan keampunan dan rahmatnya kepada saya. Artinya, tak ada siapa pun masuk syurga disebabkan amalan. Walaupun orang yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak masuk syurga kerana amalan. Walaupun kita tahu amalan Nabi ini berlipat ganda. Tapi Nabi kata faktor dia masuk syurga ialah keampunan dan rahmat Allah kepada Nabi. Dan begitulah keampunan dan rahmat Allah kepada kita semua. Baik. Kalau kita lihat pula riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sebenarnya hadis yang sama tetapi dia riwayat berbeza, dia punya lafaz pun berbeza. Lafaznya di sini lan yanjua. Lan yanjua ni makna tidak ada siapa pun selamat dengan amalan dia. Tak ada siapa pun selamat daripada azabullah ataupun neraka dengan sebab amalan. Tanya sahabat, adakah engkau pun wahai Rasulullah? Kata Nabi, meskipun saya pun tak selamat daripada neraka, melainkan Allah telah melimpahkan rahmat. Dia sebut kata apa tu? Rahmat dan juga fadl. Fadl ni kelebihan. Kelebihan ni maknanya sepatutnya Allah bagi 50 markah, tapi Allah up jadi 100 markah. Itu mana benda lebih. Sepatutnya kawan tu hanya dapat kena contohnya bayar saman dalam 300, tapi pihak polis bagi fadl, ada diskaun, hanya bayar 100 je. Jadi 300 jadi 100, itu dipanggil fadl, kelebihan. Jadi dalam bab pahala, kelebihannya bertambah pahala. Kalau dalam bab dosa, berkurangnya kadar pemberian dosa. Baik. Jadi kalau hadis yang ini disebut maghfirah, keampunan dan rahmat. Hadis ini disebut rahmat dan fadl. Artinya ada 3 benda lah semuanya kalau kita gabungkan. Iaitu keampunan, rahmat dan fadl. Keampunan terhadap dosa, rahmat dan juga fadl. Baik. So hadis ini saling bercanggah. Ada hadis yang kata, ada hadis dan ayat Quran kata masuk syurga kerana amalan. Ada hadis menyatakan tak ada siapa pun masuk syurga kerana amalan, tapi masuk syurga kerana rahmat daripada Allah. So, bolehkah kita bersedia untuk melihat pandangan ulama? Kak Syida, puan-puan, ibu-ibu? Boleh Ustaz, silakan. Yeah. Okey, kalau rasa Kak Syida, kalau ada mana-mana benda yang mengelirukan, tolong tanya terus ya. Sama ada tanya direct dengan suara ataupun tanya di ruangan chat. InsyaAllah saya cuba tengok ya. Baik, saya akan setiap satu je saya akan berhenti, saya tanya dulu. Faham tak? Faham. Boleh. Boleh Ustaz. Dia kalau di rumah rumah senang sikit, tapi di sini payah kita nak tanya kan. Betul. Baik, sini. Kalau Mu'tazilah ni mukadimah dia. Yang sama tadilah mukadimah dia kata, Mu'tazilah kata seseorang tu masuk syurga sebab amalan langsung tak ada kaitan dengan tafaddul. Tafaddul ni fadl daripada Allah lah. Dan benda ni dijelaskan sendiri oleh Zamakhsyari. Zamakhsyari ni tokoh mufassir yang besar. Dia ada kitab tafsir namanya Tafsirul Kasyaf. Dan tafsirnya dianggap sebagai tafsir mu'tabar. Mu'tabar ni maknanya diambil kira oleh ulama'. Tapi dia tokoh Mu'tazilah. Walaupun dia tokoh Mu'tazilah, dia tak lari daripada akidah kita. Artinya dia tetap beriman kepada Allah. Cuma berbeza beberapa sudut teknikal. Ya. Dia sebut ayat bima kuntum ta'malun. Bima kuntum ta'malun ni ayat Quran yang saya minta ibu-ibu tolong ingatkan tadi. Masuk syurga disebabkan apa yang kamu amalkan. Yakni bisababi a'malikum la bitafaddul. Kita masuk syurga ni disebabkan amalan kita, bukan kerana kelebihan daripada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana dakwaan kumpulan-kumpulan batil merujuk kepada kita lah, ahli sunnah wal jamaah. Dia kata ahli sunnah ni yang batil. Tapi tak apa, itu batil tu bukan batil dari sudut batil akidah. Batil dari sudut pendirian. Batil dari sudut ilmu. Ya. So Zamakhsyari dia kritik. Dia kata kita masuk syurga memang sebab amalan. Sebab Allah wajib memberikan balasan terhadap amal soleh kita dengan syurga. Bukannya kerana tafaddul. Baik. Sekarang kita cuba perhatikan. Pandangan yang pertama, syurga dan amalan ialah rahmat Allah Ta'ala. Ini pandangan
ramai ulama. Amalan seseorang tidak memasukkan seseorang ke dalam syurga. Yang masukkan kita dalam syurga ni rahmat, keampunan dan fadl daripada Allah. 3 ya. Keampunan, rahmat dan fadl. Baik. Jadi amalan yang kita buat, contohnya sekarang ni kita berada dalam majlis ilmu. Ramai malaikat yang join, insya-Allah mendoakan kebaikan pada kita. Tadi kita salatul subuh bagi siapa yang boleh solat. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang membaca buku, ada yang menolong yang mengemaskan rumah, ada yang berbakti sama keluarga. Ini semua kebaikan yang kita buat. Amalan yang kita buat bermula pagi tadi, sehinggalah sekarang, semua itu merupakan rahmat daripada Allah Ta'ala. Allah yang memberikan kita kekuatan untuk beramal dan Allah juga memberikan kita kekuatan untuk menjauhi dosa. Itu yang kita faham sebagai lafaz hauqalah ataupun boleh disebut lafaz haulaqah. Dua-dua boleh sebut ya, hauqalah ataupun haulaqah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang difahami oleh ulama antaranya la haula tu menolak benda yang negatif, wala quwwata tu mendatangkan benda yang positif. Maka antara maksudnya la haula, tiada siapa mampu menolak, tiada siapa mampu menahan diri saya daripada melakukan maksiat, wala quwwata, dan tiada siapa mampu mendorong saya melakukan taat melainkan Allah. Ya, saya ulang balik. La haula tu elemennya elemen menolak benda yang negatif, wala quwwata elemennya mendatangkan benda yang positif. La haula, tiada siapa mampu menjaga diri saya daripada melakukan maksiat, dan tiada siapa mampu mendorong saya melakukan taat melainkan Allah. Jadi amalan kita tu sendiri merupakan rahmat daripada Allah. Siapa ulama yang berpandangan demikian? Oh, ramai. Ibn Hazm dalam kitab Al-Fasl fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Kemudian Baihaqi dalam Kitabul Adab. Al-Qadhi Iyad sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Arabi dalam kitab Aridatul Ahwadi Syarah Jami' Tirmizi. Dan antaranya kalau kita lihat di bawah tu Syaukani dalam kitab tafsir Fathul Qadir. Kemudiannya An-Nawawi, ulama yang besar dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Begitu juga Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib tafsir. Faidul Qadir ke Fathul Qadir. Alamak, Kak Syida saya cek jap. Syaukani ni betul ke kitabnya? Betul lah Fathul Qadir. Faidul Qadir tu Munawi. Saya tertukar. Okey, Ustaz. Okey, baik. Contohnya kita cuba lihat catatan Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Maksud ayat Al-Quran bima kuntum ta'malun tadi, kita masuk syurga disebabkan amalan kita, ialah kita masuk ke dalam syurga disebabkan amalan. Okey, satu. Kemudian Allah memberikan kita taufik untuk beramal dan hidayah untuk ikhlas dalam amalan tersebut. Amalan diterimanya amalan-amalan itu dengan rahmat Allah dan kurniaan dia. Artinya, kita beramal ini pun taufik daripada Allah. Kita ikhlas pun merupakan hidayah daripada Allah. Amalan kita diterima oleh Allah pun walaupun kata orang muda lah syoknya kita punya amalan kita tu pun kerana rahmat daripada Allah. Solat kita yang melayang entah ke mana-mana pun Allah terima pun rahmat daripada Allah. Dosa kita yang banyak Allah bagi diskaun potong banyak dosa pun rahmat daripada Allah. Artinya semuanya datang daripada rahmat Allah, termasuklah syurga pun merupakan rahmat daripada Allah. Tidak masuk neraka pun rahmat daripada Allah. So, dia pun buat kesimpulan yang sangat menarik dan juga benar bahawasanya seseorang itu masuk ke syurga dengan sebab amal-amal dan amalan itu termasuk rahmat. Lantaran amalan itu termasuk daripada rahmat. Wallahu a'lam. Okey, satu. Clear Ya. Menurut catatan Al-Baihaqi pula, kedua-duanya merupakan ulama dalam mazhab Syafi'i. Ini kerana seseorang itu beramal disebabkan taufik daripada Allah. Seseorang itu meninggalkan maksiat juga kerana pemeliharaan daripada Allah. Itu ialah rahmat. Taufik beramal
dan juga ismah daripada melakukan maksiat, semua itu merupakan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kita baik hakim. So rumusan dia apa dia? Rumusan dia ialah kekuatan untuk beramal, tiada keinginan melakukan maksiat, masuk ke dalam syurga, selamat daripada neraka, semuanya rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. So betul lah. Ayat Quran dengan hadis tadi selari. Ayat Quran kata masuk syurga kerana amalan. Hadis kata masuk syurga ni kerana rahmat. Kita pun kena gabungkan. Jangan tolak Quran, tak boleh. Kafir. Tak boleh tolak hadis. Kita kan umat Nabi. So kita terima dua-dua, gabungkan dan harmonikan. Oh rupanya masuk syurga kerana amalan, digabungkan dengan hadis masuk syurga kerana ihsan. Amalan itu rupanya ihsan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu pendapat yang pertama yang mudah nak faham. Pendapat kedua yang sukar untuk difahami ini ialah huruf ba tu. Okey. Minta maaf, cuba kita lihat balik hadis ni. Saya nak minta ibu-ibu, tuan-tuan tolong ingat ba. Satu, bima kuntum ta'malun tadi. Okey, baik, kita tengok sekejap ya. Supaya kita dapat faham tadi. Okey, tengok perkataan bima tu. Huruf ba. Ba artinya dengan. Masuk syurga tu ba dengan, bi dengan, ma apa. Bima dengan apa yang kamu lakukan. Jadi huruf, cuba ibu-ibu tuan-tuan ingat perkataan ba tu ya, ataupun bi dengan. Begitu juga dengan hadis ini pun menyebutkan perkataan bi. Wala ana illa an yataghammadanillahu. Minta maaf, bukan yang tu. Yang ni. Okey. Wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Ketahuilah tiada siapa pun kalangan kamu yang selamat. Ni huruf ba ada tu. Dengan amalan dia. Okey, ingat huruf ba ya, ataupun bi dibaca bi. Satu, masuk syurga. B, dengan apa amalan kamu. Yang kedua ialah kamu tidak selamat daripada azab Allah. B, dengan amalan kamu. Jadi perbincangan kita ni sangat teknikal. Ia melibatkan soal apakah maksud huruf ba yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan sebagaimana yang saya terangkan tadi, sekiranya pembentangan saya ni mengelirukan, sukar nak faham, ibu-ibu tuan-tuan maklumkan saja dan kita akan tinggalkanlah perbincangan ni sebab memang sulit pun nak faham. Okey, satunya ibu-ibu dan tuan-tuan sekalian, sulit tu bukan apa? Sulit tu kerana saya tak pandai nak terang. Bukan kerana ibu-ibu payah nak faham, tapi saya yang tak pandai nak terang. Itu masalah dia. Huruf ba ni mengikut Al-Quran dan juga bahasa Arab ada banyak fungsi. Contohnya ada bab namanya babul isti'anah. Ini simple. Okey, Kak Syida, ibu-ibu sekalian, termasuk saya perasan Anis pun ada, ibu saya pun ada sekali. Okey, baul isti'anah. Ba minta tolong. Apa contoh huruf ba yang kita minta tolong? Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ba di depan tu, bi tu dengan nama Allah. Artinya kita minta tolong daripada Allah memudahkan setiap urusan yang kita kerjakan. Contoh kita makan, kita pun sebut Bismillah. Artinya saya nak makan ni dengan nama Allah. Kita minta tolong Allah berikan kita kemudahan untuk makan dan keberkatan ketika kita makan. Itu namanya ba minta tolong, ya. Ada ba maknanya baul qasam. Ba qasam ni artinya ba yang menunjukkan lafaz sumpah. Yang ni pun ibu-ibu dan tuan-tuan biasa guna. Bila seseorang itu bersumpah disebut wallahi, kemudiannya apa? Wabillahi, dan yang ketiga watallahi. Tiga. Wallahi wa. Wabillahi ba. Watallahi ta. Huruf waw, huruf ba dan huruf ta digunakan. Artinya dengan nama Allah. Wallahi demi Allah. Wabillahi demi Allah. Watallahi demi Allah. Tetapi maknanya demi Allah tu meliputi segala aspek. Wa, ba dan ta.
Okey, kalau ikut Ibn Hisham, pakar dalam bidang bahasa Arab ini, dalam kitab beliau yang terkenal Mughnil Labib, huruf ba saja ada 14 fungsi. Dahsyat tak dahsyat? 14. Jadi bila kita baca Quran dan hadis tu nak faham huruf ba tu ba apa dia. Tapi kita ibu-ibu tuan-tuan tak payahlah nak faham. Kita baca apa yang ulama dah cerita cukuplah. Kita ni memang payah dan nak faham benda tu dan tak perlu pun. Kita baca Quran, faham terjemahan cukup. Faham tafsir sikit-sikit cukup. Tak perlulah kita nak bahas pening-pening huruf ba dan sebagainya. Baik. Menurut pendapat ini, yakni pendapat kedua ini, huruf ba yang terdapat dalam hadis, okey ni huruf ba yang terdapat dalam hadis ni, tiada siapa kalangan kamu yang selamat dengan amalannya. Amalan tidak mampu menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah. Huruf ba digunakan. Apa maksud ba di sini puan-puan tuan-tuan sekalian? Merujuk kepada ba'ul mu'awadah. Ya. Ba'ul mu'awadah berarti ba tukar ganti. Iwak. Tukar ganti ni macam mana? Contoh. Ya, saya buat contoh bagi kita faham terus. Ishtaraitu bi alfi dinar. Kalau alfi ringgit ya. Saya membeli dengan bi, ada perkataan bi. Ishtaraitu, saya membeli bi dengan alfi ringgit. Alfi ringgit dengan 1,000 ringgit. Baik. Jadi artinya saya pun bagi kepada penjual 1,000 ringgit. Dia pun tukarkan 1,000 ringgit tadi dengan barang yang saya nak beli. Apa barang harga 1,000 ringgit ya? Laptop lah sebagai contoh ataupun handset sebagai contoh ya. Bukan betul pun, ni contoh je Kak Syeda. Kita bagi 1,000 ringgit, dia pun bagi kita handset, artinya berlaku tukar ganti. Saya beli B dengan 1,000 ringgit. Artinya saya bagi 1,000 ringgit, saudara gantikan 1,000 ringgit tadi dengan handset. Itu namanya ba'ul mu'awadah. Jadi pendapat ini dia menafikan seseorang itu tidak selamat daripada neraka dengan amalan dia. Ya. Dengan amalan dia berarti tidak boleh syurga itu ya puan-puan sekalian. Sekejap je. Saya nak ada benda saya nak kena confirm sikit je. Sekejap ya. Okey. Artinya amalan ini tidak boleh ditukar ganti dengan syurga. Itu maksud dia. Kalau 1,000 ringgit tadi bolehlah ditukar ganti dengan handset. Memang harganya senilai. Tapi adakah amalan kita ini senilai dengan harga syurga? Tak senilai. Adakah amalan kita tadi senilai dengan harga keselamatan daripada neraka? Tak senilai. So oleh kerana amalan kita ini tidak bernilai ataupun tidak senilai syurga, maka tak layaklah kita masuk syurga dengan amalan itu. Dari sudut amalan itu tidak senilai pun dengan harga syurga. Okey, boleh. Clear situ Kak Syeda? Mohon Kak Syeda bagi respon dulu. Ya Ustaz, clear Ustaz. Liam boleh faham apa yang saya terangkan tu Baru Okey, dapat baik. faham. Ya? Ustaz, maknanya kan maksud tadi Ustaz sebut amalan kita tidak senilai dengan harga syurga kan. Maksudnya harga amalan kita tu sangat tipis lah. Sangat nipis lah, sikit lah. Jadi ceritanya point B di situ Kak. Ya, Kak B clear? tu. B tu. B tu maknanya bab tukar ganti. Artinya amalan kita memang tidak boleh ditukar ganti pun dengan syurga. Betul lah kata Nabi. Kita tidak masuk syurga kerana amalan. Kerana amalan itu tidak boleh ditukar ganti dengan syurga. Okey, baik. Satu. Bab tu lah Ustaz ya, bab tu. Bab tu membezakanlah amalan kita dengan nilai syurga tu. Yes. Dia panggil ba'ul mu'awadah. Bab tukar ganti. Baik, yang kedua, tapi dalam Al-Quran, bab di situ, nampaknya saya buat tu, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun.
masuklah ke dalam syurga dengan apa yang disebabkan amal baik itulah kalau terjemahan dia. Dengan apa yang telah kamu kerjakan. Ba di situ artinya ba'us sababiyah, artinya sebab. Sebab apa kamu masuk syurga? Sebab amalan. Sebab apa kita semua selamat daripada neraka? InsyaAllah sebab amalan baik kita dan sebab amalan kita meninggalkan perkara maksiyah. So ba dalam ayat Quran artinya ba'us sababiyah. Ini bererti ibu-ibu yang saya kasihi, apabila Allah Ta'ala menyatakan kamu masuklah ke syurga dengan sebab amalan kamu, dengan apa yang kamu lakukan, artinya masuklah syurga dengan sebab amalan kamu. Baik. Manakala hadis pula menyatakan tak ada siapa pun selamat dengan amalan dia, artinya amalan itu tidak boleh ditukar ganti pun dengan syurga. Itu maksud Nabi. Jadi kita gabung dua-dua lah. Artinya memanglah masuk syurga kerana amalan. Tapi adakah amalan itu sebenarnya senilai dengan harga syurga? Tak. Memanglah selamat daripada neraka itu kerana amalan. Tapi adakah amalan kita itu cukup untuk menyelamatkan kita daripada neraka? Tak cukup. Tapi Allah dah bagi lebih. Maknanya Allah itu kemurahan Allah kan. Antara ulama yang berpendapat demikian ialah Ibn Taymiyah, Ibn Ashur, Ibn Qayyim. Ibn Taymiyah ada panjang kupas benda ini dalam satu risalah dia. Antaranya dia sebut begini. Tidak diragui bahawa amal soleh merupakan sebab masuk syurga. Allah Ta'ala telah menentukan seseorang hamba mukmin memasuki syurga disebabkan amal solehnya. Sebagaimana Allah juga menentukan seseorang memasuki neraka disebabkan amalan buruk. Tetapi Ibn Taymiyah sebut, walaupun amalan itu menjadi sebab kita masuk syurga, bukan bermakna ia satu-satunya sebab. Dia bukan satu-satunya sebab. Macam kita katalah begini, kenapa pokok bunga di luar itu subur? Sebabnya saya siram air pada setiap hari. Pagi sekali, petang sekali. Plus pula campur air hujan yang turun, dia ada kelebihan dia sendiri. So, sebab pokok bunga itu hidup, subur kerana saya siram pokok. Tapi saya siram. Tapi adakah itu semata-matanya sebab yang menjadi faktor pokok itu subur? Jawabnya tidak. Ada lagi sebab yang lain. Iaitu adanya unsur cahaya matahari, adanya unsur tanah, adanya unsur angin, adanya pelbagai unsur itu termasuklah unsur yang menjaga pokok tadi daripada rosak. So, amalan itu walaupun merupakan sebab kita masuk ke dalam syurga, ia bukan satu-satunya sebab. Kata Ibn Taymiyah, tumbuh-tumbuhan dalam keadaan memerlukan sebab-sebab tadi, tumbuh-tumbuhan perlukan cahaya matahari, perlukan tanah, perlukan angin, bahkan ada pokok dia tak boleh kena cahaya matahari, dia kena duduk di tempat yang teduh, dia perlukan air, tetapi sebenarnya tumbuh-tumbuhan itu lebih memerlukan kepada benda yang jauh lebih besar, iaitu fadlun minallah, penjagaan daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Kalau kita tanam macam mana, kita jaga macam mana pun, kita baja macam mana pun, kalau Allah tak bagi izin, tak berjaya. So bagi Ibn Taymiyah, masuk syurga memang disebabkan amalan. Tapi amalan itu bukan satu-satunya sebab. Dia mesti plus dengan ihsan daripada Allah. Belas ihsan daripada Allah. Boleh? Clear Ada persoalan dulu sebelum kita pindah yang kedua yang pening sikit ni. Ba'ul mu'awadah. Dia jadi terbelit-belit. Ibu-ibu, tuan-tuan, saya nak terangkan. Sebenarnya apa yang ulama bincang ni sama je. Sama je kesimpulan dia. Tetapi mereka berbahas dari sudut teknikal. Sangat-sangat teknikal. Baik. Penting ke ibu-ibu nak tahu benda teknikal? Jujur saya jawab, tak tahu pun tak apa. Ini jujur saya jawab, tak tahu pun tak apa, tapi kalau ibu-ibu tahu, bertambah ilmu. Kita bertambah ilmu, kita faham kehendak Quran, kita faham kehendak hadis. Tapi kalau ibu-ibu tak tahu pun tak apa, tak ingat apa saya bincang ni pun tak apa. Yang penting ibu-ibu tahu, rupanya bahas panjang tentang bab saja. Kita hargai perjuangan ulama, kita hargai kesungguhan ulama. Itu yang penting.
Baik, kalau kita tak tahu pun tak apalah Kak Syida ya. Tapi sekurang-kurangnya kita menghargai payahnya ulama nak buat satu-satu jawapan tu. Kita sekarang ni baca Google je dah jumpa jawapan terus kan. Ulama dulu bahas bukan main lagi untuk cari satu jawapan di sebalik huruf ba je. Okey, ba. Pendapat ketiga ialah pendapat Ibnu Hisham. Nanti nota ni kita akan berikan ya, jangan bimbang, boleh study balik. Huruf ba dalam ayat bima kuntum ta'malun bukanlah bermaksud ba'us sababiyah sebagaimana dipegang oleh Ibnu Taimiyah tadi. Menurut Ibnu Hisham, ba di situ ialah ba'ul muawadah, ba yang kita nak tukar ganti tadi. Ini pelik. Tadi saya dah terangkan pada ibu-ibu tuan-tuan sekalian. Boleh ke amalan kita ditukar ganti dengan syurga? Tak boleh kan? Tak boleh. Tapi ada rupa-rupanya ulama dan ulama itu pakar bahasa Ibnu Hisham dengan kitab Mughnil Labib. Mughnil Labib ni ke top lah antara kira kita katakan antara ulama bahasa yang paling meletup Ibnu Hisham. Jadi bagi dia huruf ba dalam ayat itu memang ba'ul muawadah, ba yang merujuk tukar ganti. Amalan yang kita buat tadi ditukar ganti dengan syurga. Baik. Ibn Hisham menjelaskan ya. Ini contoh tadilah yang saya dah terangkan ishtara itu bi alaf tadi. Dalam bab pertukaran menurut penjelasan Ibn Hisham, boleh jadi seseorang pemberi itu ataupun penjual bagi percuma. Boleh jadi ada harga diskaun. Ini tambahan saya lah sebagai contoh. Kadang-kadang ada harga diskaun, ada harga happy hour, malah beli satu dapat dua. Sepatutnya handset tu harganya RM1,000. Tapi rupa-rupanya sekarang kan banyak orang jual handset bukan RM1,000. Percuma. Ya? Bahkan RM1. Handset tu handset yang kelas tapi percuma, cuma kena ambil package dia. Bayar berapa? RM50 sebulan. RM50 tak ada kot. RM100 sebulan sebagai contoh. Jadi kita tak perlu dah nak bagi RM1,000 terus kepada penjual. Kita hanya ambil handset secara percuma tapi setiap bulan kita bayar RM100, 2 bulan kita punya kontrak tamat sebagai contoh. Jadi kadang-kadang contohnya saya ingat masa awal PKP tu kasut apa? Skechers buat jualan dahsyat-dahsyat lah kiranya. Kalau kita beli dua kasut, kasut pertama harga yang asal, kasut kedua harganya RM1. Padahal sebenarnya harganya RM200, RM300, tapi boleh beli dengan harga RM1. Artinya ada potongan harga ataupun ada panggil apa, happy hour, ada diskaun yang disediakan oleh pihak penjual. So, begitu juga dengan amalan. Memanglah amalan kita tidak boleh ditukar ganti dengan syurga. Mustahil. Mustahil ya. Allah Ta'ala dah bagi macam-macam nikmat pada kita. Tiba-tiba kita nak dakwa, amalan saya ini setanding dengan syurga. So saya boleh masuk syurga kerana amalan. Saya tidak perlukan rahmat daripada Allah. Mustahil. Bagi Ibn Hisham yang menyatakan ba di situ artinya ba'ul mu'awadah, memanglah amalan itu ditukar ganti dengan syurga. Cumanya kita hanya bagi barang murah, kita dapat pulangan yang lumayan. Kita bagi barang tu murah tapi Allah bagi pulangan yang lumayan. Ini samalah dengan isu orang main saham sekarang kan. PKP ni ramai orang main saham. Saya tak terlibat lah. Tapi ramai kawan saya duk join saham. Saham tu masih duit sedikit je yang paling saya faham. Tapi lama kelamaan kena masa dia, kena dia punya tempat dia, masa dia tu, kita boleh dapat duit berlipat kali ganda banyaknya. Jadi kita bagi sedikit, pulangan tu banyak. Begitu juga dalam isu ba'ul mu'awadah, memang amalan kita ditukar ganti dengan syurga, cumanya amalan kita tu sedikit. Syurga itu mahal harganya. Itu maksud bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam syurga sebagai tukar ganti dengan amalan yang kamu lakukan, ya. Ustaz, jadi maksudnya ya. Maksudnya, okey, sekarang ni bila kita baca Quran tu, tiba tang ayat tu kita faham fungsi ba tu. Maknanya amalan kita kena ingat amalan kita sedikit tu, pada ayat tu lah ba tu, Allah tukar gantikan. Walaupun amalan kita senipis kulit bawang, tapi Allah gantikan dengan syurga disebabkan rahmat Allah ya Ustaz.
ke macam tu? Betul, disebabkan rahmat Allah. Digabungkan dengan hadis, kenapa Allah boleh tukar ganti dengan harga yang lumayan? Kerana rahmat daripada Allah. Okey. Betul apa yang Kak sebut. Terima kasih banyak Kak ya kerana bantu saya. Amalan kita sedikit ditukar ganti dengan syurga yang besar. Kenapa Allah boleh bagi syurga yang besar di sebalik amalan sedikit? Disebabkan rahmat dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Okey. Ataupun kadang-kadang penjual buku dia sepatutnya buku tu harga RM20, tapi sebab kawan dia, orang yang baiknya dia, tak apalah RM10. Walaupun tak berbaloi, tapi itu ihsan daripada dia. Baik, itu ba'ul mu'awadah. Yang seterusnya pendapat yang keempat, lepas pendapat keempat ni kita berehat sekejap je. Kita berehat sekejap. Ba'ul ilsaq. Ba'ul ilsaq, apa pula lah ba'ul ilsaq? Tadi Ya, Ustaz. bab sababiyah dah bincang. Ba'ul mu'awadah dah bincang. Sekarang ni ba'ul ilsaq. Okey, mudah cerita. Ya. Tak payah tengok lagi nota. Ba'ul ilsaq ialah bab yang juga dikenali sebagai ba'ul musahabah, ba'ul mulabasah. Artinya bab yang melekat dengan kita. Macam ni Kak Syida, ibu-ibu sekalian. Baju mulabasah ni melibatkan baju labasah kan. Al-malabis. Kita pakai baju, contohnya saya pakai baju ni melekat tak dengan saya? Dekat. Melekat lah kan? Saya pergi ke dalam bilik, baju ni join sekali tak? Dia ikut sekali. Saya naik kereta, baju ni join sekali tak? Dia ikut sekali. Saya masuk dalam pejabat, baju ni ikut sekali tak? Dia ikut sekali. Kerana baju ini telah ilsaq, telah melekat dengan saya. Itu masih ilsaq je. Tuan-tuan dan puan-puan kena clear situ dulu. Al-ilsaq artinya melekat ataupun berhubung ataupun bercampur. Benda yang bercampur tu namanya ilsaq. Kak Syida pakai spek mata tu. Melekat tak dengan Kak Syida? Melekat. Itulah namanya al-ilsaq. Okey. Kita dah faham al-ilsaq, betul? Sekarang ni kita lihat sebagai contoh ayat dulu. Wamsahu biru'usikum, ayat 6 suratul Maidah, dan sapulah bi dengan kepala kamu. Kenapa nak tambah bi tu? Sepatutnya ayat dia berbunyi wamsahu ru'usakum. Wamsahu ru'usakum berarti dan sapulah kepalamu. Tetapi ayatnya berbunyi dan sapulah dengan kepalamu. Ada bi di situ. Apa fungsi bi di situ tu? Ada ulama faham macam contoh mazhab Syafi'i, bi di situ artinya ba lit tab'id, menunjukkan separuh ataupun sebahagian. Artinya sapulah sebahagian daripada kepalamu. Dapat sapu sikit pun jadi. Yang terbaik sapu semua. Tapi dapat sapu sikit pun dah kira sah wuduk. Tetapi bagi Ibn Hisham dan juga pendapat Maliki dan Hambali, bab dalam ayat 6 suratul Maidah ni wamsahu biru'usikum ialah ba'ul ilsaq. Bab yang melekat. Kepala kita ni artinya dia faham seluruh kepala. Seluruh kepala. Boleh ke kita kalau kepala tu kita faham dalam bentuk melekat, kita ambil separuh je? Tak boleh lah, seluruhlah kepala kita kena sapu. Itu bagi ulama yang memahami sebagai ba'ul ilsaq. Jadi kata Al-Aini, huruf ba' dalam ayat masuklah syurga bima kuntum dengan apa yang kamu lakukan, bukanlah ba'u sababiyah, tetapi ba'ul mulabasah. Maksudnya kami wariskan syurga kepadamu berhubung, bercampur, melekat dengan amalan kamu, iaitu sebagai pahala terhadap amalan kamu. Okey, saya terangkan lagi supaya kita faham. Seperti Kak Syida puasa hari ni. InsyaAllah Ustaz. Puasa. Oh, puasa sebab ada kempen puasa. Kak Syida kata seronok puasa, saya pun apalah seronok puasa, sedap makan lagi. Kita malam-malam beramal ni macam ni lah ya. Pada ibu-ibu, tuan-tuan yang berpuasa, barakallahu fikum, itu satu amalan sunat yang paling payah saya nak buat. Saya buat 2 kali je setahun. Puasa 10 Muharram, puasa 9 Zulhijjah. Lain-lain tu kalau tiba-tiba rajin je. Baik. Amalan soleh, macam Kak Syida pagi tadi ada minum air manis ke minum air masak je?
Minum madu. Minum madu. Madu tu campur dengan air. Tak. Campur air lah. Minum air zam-zam dengan madu. Okey, tapi pernah tak Kak Syida ambil madu tu campur dengan air masak? Ada juga. Ada juga. Tak apalah. Pernah tak pernah cerita lain lah. Kita ambil Okey. madu, kita campur dengan air zam-zam tadi. Kita pun kacau. Boleh tak Kak Syida nak asingkan madu dengan air zam-zam tu? Tak boleh. Tak Ustaz. boleh kan? Ya. Macam mana nak asing kalau kita pergi ambil penapis pun tak boleh dah sebab dia dah apa? Dah bercampur. Dan bercampur tu namanya apa? Ilsaq. Oh. Sebagaimana madu tadi kita dah kacau dalam air zam-zam, dia dah melekat, artinya dia dah ilsaq, dia dah musahabah, dia dah bercampur, mula bahasa dia bercampur tu, kita tak boleh asingkan dah madu dengan air masak. Begitu juga amalan soleh dengan syurga, tak boleh diasingkan benda tu. Kalau kita buat amalan soleh, syurgalah. Dan syurga tu dapat kerana kita buat amal yang soleh. Jadi bila ayat tersebut, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam syurga dengan apa yang kamu amalkan. Artinya, bila kamu beramal, automatik kamu masuk syurga. Kamu masuk syurga tu kerana apa? Kerana amalan. Jadi itu merupakan amalan dengan syurga ialah benda yang tidak dapat dipisahkan. Kata orang bagaikan irama dengan lagu kan? Boleh ke lagu tanpa irama? Itu bukan lagu. Kalau lagu tanpa irama itu makna kata-kata je, percakapan. Tapi bila ada irama, barulah jadinya lagu. Begitulah amalan dengan syurga itu sendiri. So, kita berhenti sekejap dalam 2-3 minit. Saya bagi peluang pada ibu-ibu, tuan-tuan sekalian untuk cuba fikir dulu apa yang kita bincangkan. Saya tak bagi lagi nota kan? Tak apalah. Cubalah tengok mana-mana yang patut ni ataupun fikir dan nanti kita bincangkan kalau perlu ya. Bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Ustaz, pergi minum sekejap. Okey Ustaz, bangun sekejap. Tak apa, sekejap saya tanya. Boleh tanya soalan kan? Sebab kalau kita kumpul-kumpul ni kan takut lupa kan soalan nak tanya. Okey, sorry. Tadi ada persoalan saya tak ada tadi. Apa dia? Siapa yang bertanya tadi? Kak Azima. Ya, betul-betul. Ustaz, akan nak tanya kalau macam tadi kiranya Ustaz cuba menerangkan fungsi ba tu dalam nak menerangkan ataupun hubung kait lah di antara amal dengan rahmat Allah. Dan amal, rahmat Allah dan syurga. Maknanya itulah hubung kait yang Ustaz cuba terangkan kan? Okey, betul ke Ustaz? Macam tu kan? Betul Kak. Okey, Ustaz lagi tu akan nak tanya, okey macam dalam konteks macam ni, bukan beza tapi macam mana kita nak kaitkan
ahsanu amalah dan juga amal soleh yang melayakkan kita untuk mendapatkan syurga tu. Okey. Okey, yang tu je Ustaz. Terima kasih banyak ya Kak ataupun Dr. Azimah atas soalan tadi. Rasanya soalan tu berat kalau kita nak bincangkan dari sudut ilmiah. Apakah maksud ahsanu amalah dan apa beza dengan amal soleh? Jadi sebenarnya saya perlukan masa untuk membuat kajian dari sudut tafsir secara akademik atau secara ilmiah. Satu, disebabkan saya berpegang dengan pendapat setiap perkataan yang disebutkan dalam Al-Quran pasti ada fungsi. Maka apabila Allah sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan Allah juga sebut wa amilus solihat, artinya ahsanu amala dengan wa amilus solihat ada definisi tersendiri. Yang kedua, kerana terlalu banyak perkataan wa amilus solihat dalam Al-Quran, pastilah wa amilus solihat itu membawa maksud yang berbeza antara satu sama lain. Kita tak boleh kata sama ya dalam Al-Quran tu, dalam surah Baqarah tu ataupun apa, bila Allah sebut innal ladzina amanu wa amilus solihat, bahkan dalam surah Baqarah pun banyak perkataan wa amilus solihat, kesemuanya membawa maksud yang berbeza, bukannya maksud yang sama ya. Tapi secara mudahlah sebagai makluman awal kita, ahsanu amalan ini dia mesti merujuk kepada dua nilai. Nilai yang pertama ialah nilai keikhlasan beramal kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana amalan ikhlas itulah nanti kita akan bahaskan dalam pandangan yang terakhir, barulah amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan yang keduanya ialah mengikut sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dalam kes ini, orang yang penuntut ilmu hadis ataupun penuntut hadis, dia tak boleh terlepas. Bila belajar hadis bererti mengamalkan sunnah. Kalau belajar hadis tetapi tidak mengamalkan sunnah, bahkan lebih suka mengambil pendapat yang entah datang dari mana, artinya kita belum menghayati pengajian hadis itu dengan sebaik-baiknya. Jadi problem lah sebagai contoh ya. Sebagai contoh, kita lebih berminat dengan mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh orang lain dibandingkan dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi itu masalah penuntut hadis. Dia tidak akan buat demikian, dia akan ambil dulu apa hadis apa doa yang diajarkan oleh Nabi, itu keutamaan. Kemudiannya kalau dia dah ambil semua dah, dia nak amal lagi tambahan doa, tak apa. Tapi kalaulah dalam isu tu tak ada pun doa khusus daripada hadis, tapi ada ulama lain ajar, tak ada masalah pun kita amal. Cuma kita lebih berminat dengan doa Quran, dengan doa hadis dulu. Itu nombor satu dalam hidup kita ya. So Kak, secara mudahnya ahsan amalan dia mesti ada dua nilai tadi. Al-ikhlas dengan ittiba'us sunnah. Ya. Kalau ikhlas macam mana pun tak ikut sunnah, contohnya ikhlas ni. Buat apa dia? Buat projek salat duha jemaah di masjid. Asal hari Jumaat je salat duha jemaah. Asal hari Jumaat je salat duha jemaah. Maka adakah itu sama dengan kehendak Nabi SAW dan kehendak sahabat? Sahabat cukup tak suka dengan benda yang demikian. Walaupun betul, walaupun itu ibadah, tapi tak kena cara. Ataupun sebagai contoh, Ibn Umar radhiyallahu anhuma pernah mendengar ada orang bersin dan orang tu sebut Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah dan sejahtera untuk Rasulullah. Kata Ibn Umar, saya pun selawat juga. Tapi bukan di sini tempat untuk kita selawat. Nabi SAW dan berapa ramai para sahabat, ribu sahabat dan berapa ramai ulama, semuanya hanya menyebut Alhamdulillah ataupun tambah sikit lah. Seperti contoh, Alhamdulillahi ala kulli hal sebagai contoh. Ataupun Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada masalah. Tapi untuk kita gabungkan Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah ataupun Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah, itu tak diajarkan oleh Nabi. Kecuali dah bersin banyak kali sampai 7-8 kali berturut-turut, kita pun Alhamdulillah Allahumma afini. Itu lain, itu doa supaya kita sembuh daripada penyakit selesema tadi ataupun resedung. Itu lain pula. Jadi minat kepada ittiba'us sunnah mesti melebihi segala-galanya, dan kita yakin bahawa dengan ittiba'us sunnah najah, kita berjaya. Tetapi
kita dalam keadaan beramal dengan sunnah, doa, salat dan sebagainya, kita tak boleh lupa sunnah yang paling besar ialah berilmu, menuntut ilmu dan berakhlak. Jangan kita pula dalam keadaan amal sunnah ni habis orang kita marah, kita bid'ah, kan tak boleh. Orang yang belajar hadis mesti orang yang paling berakhlak. Dia paling lembut, dia tak suka menyindir orang lain. Tegur, dia tegur. Kalau orang buat salah, dia tegur. Dan kalau kesalahan tu berterusan, dia tegur dengan keras. Itu tak ada masalah. Tapi dia mesti ada akhlak dia. Dengan keras pun ada akhlak, dengan lembut pun ada akhlak dia. Allah Alam, gitulah. Kak Zimah, maaf pula panjang pula saya kupas, minta maaf ya. Ada soalan lain sebelum kita pindah pendapat yang keempat? Pendapat yang kelima pendapat kelima. Ustaz, Ya, Kak Shinda. mungkin Ustaz boleh jelaskan sikit apa maksud ittiba' tu? Ittiba'. Ittiba'. Ittiba' mengikut. Ittiba' mengikut as-sunnah. Ittiba' as-sunnah mengikut sunnah. Maksudnya Mengikut apa perkataan, yang Nabi ajar. maksudnya perkataan ittiba' tu hanya sesuai untuk digunakan kepada as-sunnah Nabi lah ya? Saya tak tahu, boleh juga kot untuk benda lain. Tapi biasanya orang sebut ittiba' je, orang faham ittiba' as-sunnah lah. Okey. Sebab Baik. baru kelas yang lepas ni Ustaz Endang ada buka topik ni lah pasal ittiba' ni. Alhamdulillah lah, pasal bila Ustaz explain tu lagi dalam lah kita orang dapat, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okay. Pendapat kelima, isunya dalam tingkatan dalam syurga. Dia sebut begini. Hadis yang menyatakan, ayat Quran yang menyatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah syurga disebabkan amalan kamu. Memang kita masuk syurga ni sebab amalan. Memang sebab amalan. Walaupun amalan kita tak seberapa, tapi kerana amalan lah kita masuk syurga. Amalan tak seberapa, betul. Tapi dengan amalan lah kita masuk syurga. Mustahil orang masuk syurga tanpa amalan. Mustahil. Baik. Tetapi dalam syurga ni dia ada tingkatan-tingkatan dia. Dia ada martabat dia. Bahkan ada satu syurga tu, ya kita duduk syurga ni kita tengok ada macam sekarang kan Kak Syida kan, ibu-ibu. Kalau malam-malam kita tengok bintang kan, sayup-sayup dia nampak bintang yang berkerdipan tu kan. Betul Ustaz, betul. Begitulah di syurga nanti kita akan nampak ada penghuni syurga duduk jauh bagaikan macam bintang tu. Masya-Allah. Kedudukannya sangat jauh daripada kita. Dan kata apa yang saya fahami, itu ialah untuk para nabi dan awliya wassalihin, orang salih. Tapi maknanya kedudukan nabi lagi tinggilah sebab nabi tu dia tempat dia al-manzilatul aliyah, tusamma al-wasilah. Tempat nabi paling tinggi namanya wasilah yang kita selalu doa. Ati Muhammadanil wasilah. Kurniakan kepada nabi tempat paling tinggi di syurga. Dan memang pun nabi dapat. Jadi macam kita tengok bintang tu, itulah tempat nabi. Jauhlah beza kita kan. Kita duduk bawah ni je lah. Baik, tapi kalangan ibu-ibu tuan-tuan saya yakin ada yang kedudukan setinggi itu, insya-Allah. Amin. Jadi masuk syurga tu, ayat Quran kata masuk syurga kerana amalan. Okey. Seseorang itu masuk syurga, saya silap ni. Masuk syurga, seseorang itu memasuki syurga disebabkan amalan. Okey, saya silap. Saya betulkan sekarang juga. Takut saya terlupa. Seseorang masuk syurga kerana amalan. Inilah betul lah. Astagfirullahaladzim. Masuk syurga kerana rahmat. Saya tertukar tadi. Masuk syurga memang kerana rahmat Allah. Inilah maksud hadis Nabi SAW. Cumanya tingkatan-tingkatan dalam syurga tu ialah berdasarkan amalan kita. Ini yang disebutkan oleh Ibn Battal sebagai contoh. Maksud ayat 32 surah An-Nahl, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun tu perlu diharmonikan dengan hadis yang menyatakan seseorang tidak masuk syurga dengan amalan. Maksudnya kata Ibn Battal, masuklah ke dalam tingkatan-tingkatan syurga berdasarkan amalan. Peringkat pertama nak masuk syurga, rahmat Allah. Tapi kemudiannya orang nak masuk tingkatan mana masing-masing tu, tengok amalan masing-masing.
Mana amalan paling banyak? Paling menepati sunnah, seperti contoh banyak membantu anak yatim, ibu tunggal, orang-orang yang terdesak masa PKP ni dia paling banyak bantu. Kemudian dia pula kuat berjuang untuk kemanusiaan di Gaza dan sebagainya, maka tinggilah kedudukan dia. Jadi itu maksud itu cara ulama mengharmonikan antara hadis dengan ayat Quran. Nanti ada soalan di ruangan chat tu, nanti saya respon ya. Pendapat keenam, ba'ul ilsaq, tetapi melihat kepada isu majazi dan hakiki. Ingat lagi tak ba'ul ilsaq tadi apa dia? Melekat. Melekat ilsaq tu melekat. Tapi melekat ni dah ada dua bentuk. Satu, hakiki. Hakiki ni betul-betul melekat seperti mana tuan-tuan sebahagian ibu-ibu pakai tudung sekarang. Tudung dengan ibu-ibu melekat, tak terpisah. Ya, tak terpisah, melekat. Cik Syida pakai spek mata tu melekat, ilsaq. Memang hakiki. Ya, memang hakiki. Tapi ada satu lagi iaitu melekat juga dalam bentuk majazi. Majazi ni macam kiasan, bukan melekat betul pun. Ya, bukan melekat betul. Contohnya Kak Syida ya. Ya. Kak Syida sebut pada Dr. Rahman. Abang ada dalam hati saya. Ada betul ke? Mana ada Dr. Rahman tu ada stongko kat depan Kak Syida tu. Apa khabar Doktor? Minta Doktor sihat insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Dr. Rahman ada depan Kak Syida. Hakikinya. Tapi secara majazi ada dalam hati Kak Syida. Ada dalam hati. Okey, baik. Itu maksudnya. Macam kita kata Nabi SAW ada dalam hati saya. Nabi ada dalam kubur. Tapi maknanya kita ingat pada Nabi. Itu namanya majazi, kiasan. So, dalam kes kita faham dulu, kita faham hadis dulu. Lan yanjua ahadukum bi amalihi, seseorang itu tidak selamat disebabkan amalan dia, itu memang hakiki. Seseorang tu memang tak boleh selamat dengan amalan dia. Dia selamat tu kerana apa? Ihsan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu memang hakikinya, hakikatnya begitu. Tapi dalam kes ayatul Quran, masuklah syurga disebabkan apa yang kamu amalkan. Ba'ul ilsaq di sini dalam kategori majazi. Kiasan. Okey. Apa maksud majazi? Saya terangkan secara mudah begini ya. Majazi ini kita tinggalkanlah penerangan-penerangan atas tu. Maksudnya kita ambil satulah. Okey. Ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun tu masuk syurga dengan sebab keteguhan kamu dalam bertakwa dan taat dalam amalan kamu. Ba dalam ayat ini bermaksud ba as-sababiyah al-adiyah, menunjukkan sebab secara adat. Majazi tadilah. Okey, baik. Nanti saya terangkan ya. Manakala hadis yang menyatakan seseorang tak selamat dengan amalan dia, lisababiyah al-haqiqiyah. Memang betul-betul itulah sebab hakiki. Secara hakikinya kita tak selamat daripada neraka dengan amalan kita. Kita selamat kerana ihsan daripada Allah. Tapi dalam kes beramal tadi, itu ialah sebab secara adat. Secara adatnya kita masuk syurga kerana amalan. Okey, macam mana nak faham? Contoh begini ya. Ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, kesungguhan dalam belajar, bila kita bersungguh dalam belajar, itulah faktor kita berjaya dalam peperiksaan. Jadi, tapi adakah semestinya begitu? Bukankah ada orang yang rajin belajar tapi yang dia belajar tu tak masuk pun dalam exam? Yang masuk dalam exam ni benda lain. Dia pun tak dapat jawab. Jadi bukankah ada orang yang gagal meskipun dia rajin belajar? Dan bukankah ada orang malas? Malas dia tapi bila exam dia mesti berjaya. Mungkin kerana dia genius. Mungkin kerana dia meniru. Mungkin dia pandai bodek pensyarah. Jadi ceritanya, walau secara adat, kalau orang tu rajin belajar, maka dia berjaya dah dalam peperiksaan secara adat. Tapi semestinya ke? Tak semestinya. Ataupun yang kedua, secara adat dengan minta maaf tanpa menyentuh sesiapanya, tak sentuh siapa-siapa, secara adatnya kalau kita makan banyak, badan kita jadi gemuk. Kerana berlakunya pengumpulan lemak. Tapi semestinyakah kalau kita makan banyak kita jadi gemuk?
Ada orang yang dia makan banyak tapi kurus je sebab memang dia style kurus secara luaran. Dalam tu Allah Alam. Ya. Tapi dia ada orang tu makan banyak je, dia kurus je dia. Jadi kita cerita secara adat. Secara adatnya memanglah badan akan berisi sedikit kalau makan banyak. Begitu juga dengan topik yang kita bincangkan, secara adatnya amal soleh itulah yang menjadi penyebab kita menghuni syurga. Tetapi tidak semestinya begitu kerana kita masih memerlukan satu nilai yang jauh lebih besar daripada itu, namanya ihsan, keampunan dan kelebihan daripada Allah. Berdasarkan syarahan ini, apa yang saya fahami ibu-ibu dan tuan-tuan sekalian, amalan mengundang rahmat daripada Allah sekaligus menjadi penyebab utama kita memasuki syurga. Inilah kita ini yang adik saya komen dalam Facebook tu, dia kata nak dapat rahmat Allah kena beramal. Oh, pandai dia komen ya. Betul lah. Kalau kita nak dapat rahmat Allah, kita kena beramal. Kerana amal itulah yang menarik rahmat Allah. Mustahil dia kata saya dia mencuri, dia ganggu anak dara orang, dia buat macam-macam benda jahat, dia kata Allah tu Maha Pemurah. Allah boleh bagi rahmat pada aku. Betul lah, Allah boleh bagi dia makan, Allah bagi dia minum, Allah bagi peluang lagi dia mencuri, Allah bagi dia kekayaan kerana menipu ramai orang jadi scammer besar. Allah boleh bagi. Tapi bagi tu adakah satu benda yang baik? Bila Allah bagi macam-macam, adakah itu benda positif? Dan bila Allah tidak memberi, adakah benda itu negatif? Tak, bukan begitu caranya. Cara faham kita, itu ialah benda zahir semata-mata ya. So amalan tu mengundang rahmat Allah. Secara adatnya, kalau kita beramal, kita masuk syurga. Sebenarnya tidak. Kita memerlukan ihsan daripada Allah. Baik. Okey, boleh faham situ? Pendapat yang ketujuh. Dan menariknya pendapat ini dipegang oleh Amirul Mukminin fil hadis. Orang yang paling besar dalam orang yang top lah dalam bidang hadis, iaitu Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata ulama lepas kematian Ibn Hajar pada tahun 852 Hijriyah, dunia Islam tidak lagi melihat ulama yang sebanding dengan dia. Dia yang paling, dia sangat top lah, penutup ulama yang paling top dia lah. Lepas tu tak ada dah ulama yang sebanding dengan dia. Sebenarnya ramai lagi ulama lepas tu. Suyuti, As-Sakhawi anak murid Ibn Hajar. Suyuti ni dia sempat jumpa gitu je lah dengan Ibn Hajar. Ada lagi hebat-hebat. Cuma Ibn Hajar ni melampau hebatnya dia. Baik. Dia ada kira-kira kitab Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari. Dia anggap syarah yang paling hebat. Sehingga bila dia buat kitab Fathul Bari, ulama pun kata la hijrata ba'dal fathi. Kan Nabi sebut tiada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Ulama pun gunakan la hijrata ba'dal fathi. Tak ada dah kitab yang boleh syarah Bukhari seperti Fathul Bari karya Ibn Hajar. Hebat. Ibn Hajar menyatakan yang jelas menurut saya dalam mengharmonikan antara ayat dengan hadis. Ayat Al-Quran menyatakan masuk syurga kerana amalan. Hadis menyatakan masuk syurga bukan kerana amalan tapi kerana rahmat. Kemungkinan hadis itu menjelaskan bahawa sesuatu amalan tidak akan memberikan faedah kepada pelakunya selagi mana amalan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Artinya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam syurga dengan amalan kamu yang diterima. Bukan dengan amalan mengerti situ je, tapi dengan amalan yang diterima. Seseorang itu tidak selamat daripada kemurkaan Allah dengan amalannya, artinya dengan amalan yang tidak diterima. So amalan yang tak diterima, yang dibuat dengan sekadarnya cuma tidak menepati syarat, solat. Tapi solat asar 1 minit. Falaisa bimakbul, kecuali sakit perut. Masa pun dah pendek, itu je masa untuk solat. Dia terpaksa. Lain lah. Tapi memang itu je dia. Dia tak peduli pun soal kebersihan. Wuduk pun ala kadar. Pergi buat haji tapi kan ada, na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita, ada orang menunaikan haji dan umrah tapi tak solat pun semasa berada di sana, na'udzubillah lah. Itu sekadar saya dengar-dengar, saya pun tak tengok secara real. Tapi dalam buat umrah pernah saya lihat ya. Mungkin kerana dia baru nak belajar tapi insya-Allah dia jadi orang baik ya.
Ceritanya ada kalau amalan itu buat ala kadar je, tak tahu syarat, tak tahu dia punya undang-undang amalan tersebut, ya. Puasa tapi mengumpat tak berhenti. Hanya puasa perut, bukan puasa mulut. So amalan puasa tidak diterima oleh Allah. So macam mana? Hadis menyatakan seseorang tidak selamat daripada neraka dengan amalan yang tidak diterima. Seseorang itu masuk dalam syurga dengan amalan yang diterima. Kemudian beliau menjelaskan sesuatu amalan itu diterima pun atas rahmat daripada Allah. Itulah pembentangan saya pada hari ini. Ini rujukan utama saya. Saya lihat juga rujukan yang lain, tapi rujukan utama yang inilah. Karya Dr. Ahmad bin Abdul Aziz bin Mukrin Al-Qusayyir. Okey, baik. Soalan di ruangan chat. Ini soalan mak saya ni, guna handset adik saya ni, Siti Zakira. Barakallahu fikum. Jadi matanya ada pendapat menyatakan masuk syurga neraka ni bergantung pada akhir hidup kita. Ada orang beramal buruk tapi pada akhirnya dia masuk syurga seperti kisah 100 orang tu. Macam mana? Okay, ni mak saya tanya dia bergantung pada penghujung hidup. Sebab ada orang bunuh 100 orang tapi masuk syurga juga. Okay, baik begini. Ya. Ada beberapa masalah dalam isu ini. Soalan ini nampak mudah. Jawapan dia payahnya. Okay, baik. Saya tutup dululah ruangan saya punya share ni. Satu, memang Nabi SAW pun ada menyatakan innamal a'mal bil khawatim. Amalan ini berdasarkan penghujung kesudahan dia. Okay, baik. Bukannya hanya nilai pada permulaan, berniat tu satu hal, tapi pada penghujung pun dinilai juga satu hal. Yang kedua, ada hadis menyatakan ada seseorang beramal dengan amalan ahli syurga. Ini hadis keempat, daripada hadis 40 Imam Nawawi riwayat Ibn Mas'ud. Wallahi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu ilaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha na'udzubillah. Demi Allah, fawallahi fawalladzi nafsi biyadihi, macam mana? Fawalladzi nafsi biyadihi inna ahadakum. Ada kalangan kamu yang beramal dengan amalan ahli syurga sehingga dia dengan syurga tu tinggal sejengkal lagi. Artinya nak mati dah. Sikit lagi nak mati. Tetapi dia pun kitab telah menentukan dia pun beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Dan ada orang sebaliknya, kata Nabi, dia beramal dengan amalan ahli neraka, sikit lagi dia nak mati, antara dia dengan neraka tu tinggal sejengkal, takdir telah menentukan dia pun beramal dengan amalan ahli syurga, dia pun masuk syurga. Okay, baik. Ada beberapa tafsiran ulama dalam memahami hadis ini. Satu, ulama kata hadis ni rare, jarang berlaku sebenarnya. Biasa orang baik ni dia akan baik sampai sudah adalah. Dah sampai umur 40-50 baik je, payah dah nak berubah jadi jahat. Tapi kalau dia jahat, dia nak berubah jadi baik, ada peluang lagi. Baik. Jadi hadis ni rare, tapi memang berlaku pun. Ada orang baik je, tapi kesudahan dia pun rasa boring, dia nak buatlah maksiat sekali. So dia terbuat maksiat dan di situlah punca dia masuk neraka. Tapi kita kena faham, sebab syurga neraka ni pun dia nilai berapa banyak pahala, berapa banyak dosa. Mana boleh seseorang tu masuk neraka kerana satu dosa je? Tak boleh. Walaupun dia menutup dengan dosa, tapi tak bolehlah dia masuk neraka kerana dosa terakhir tu. Baik. Jadi ceritanya orang yang dimaksudkan dalam hadis Nabi itu, dia beramal dengan cara tak betul pun, tak ikhlas pun, ataupun tak mengikut ittiba' sunnah pun, ikut dan je beramal. Habis semua benda dia nak gomol, ya. So bila dia nak buat benda tu tanpa mengikut peraturan Allah dan tanpa mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang kita nampak dia macam ahli syurga. Tambah-tambah kalau dia pakai pakaian pun menampakkan pakaian orang berhebat, nampak pakaian orang-orang saleh, kita nampak pada pandangan kita, kita nampak dia ahli syurga. Tapi sebenarnya dia bukannya ahli syurga. Dia beramal tu dia riak, dia beramal tu tak ikut cara, dia beramal tu dia buat benda-benda yang bid'ah dan sebagainya, maka memanglah dia masuk neraka. Tapi ada orang ni juga dia nampak buruk pada pandangan orang. Orang kata dia ni
buruk, tapi pada dia baik. Cumanya pada pandangan orang yang ekstrim. Pada pandangan orang yang ekstrim, dia kata kawan ni buruk, dia kata kawan ni dia tuduh macam-macam pada kawan ni, padahal kawan tu orang baik pun. Adalah dia terbuat dosa sikit-sikit tu biasa, siapa yang terlepas daripada dosa. Maka sebenarnya dia ialah penghuni syurga, maka dia masuk syurga. Ada ulama faham hadis itu dalam bentuk demikian. Adapun yang bunuh 100 orang tu, kemudian dia bertaubat, itu memang dia bertaubat. Dia memang bila dia bertaubat, maka habis semua dosanya dipadamkan oleh Allah. Jadi bukannya isu terakhir ataupun bukannya isu terakhir itu. Tapi isunya dia telah bertaubat yang menyebabkan semua dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. So bila dia bersih, dia ada satu je kebaikan. Satu kebaikan itu ialah, dia ada dua kebaikan. Iaitu dia bertaubat, dia dah hijrah ke satu tempat yang membantu taubat dia tu. Itu dua kebaikan yang dia buat. Taubat dan berusaha untuk menjaga taubat. So dia layak masuk syurga lah sebab dia dah bersih dah. Tapi kalau orang tu memang orang baik, hujung-hujung tidak ada buat dosa maksiat, kita tak boleh kata dia neraka, tak boleh. Kerana dia akan dinilai oleh Allah nanti berapa banyak pahala, berapa banyak dosa. Apapun Kak Syida, na'udzubillah, secara umum kalau dia mati dalam keadaan buruk, itulah menggambarkan kehidupan dia. Tapi kalau dia mati dalam keadaan baik, itulah juga menggambarkan kehidupan dia. Tapi kita sebagai manusia tak boleh nilai secara zahir. Kita hanya serah kepada Allah. Baik, gitu ya, Kak Syida. Ustaz, maknanya kan masuknya syurga seseorang itu, bila kita baca Quran, apabila kita baca hadis kan, ada perkataan bak tu. Macam tadi kan, pengakhiran seseorang itu, kata tadi dia membunuh 100 orang, dia masuk neraka. Tetapi sebenarnya kita bila kita baca hadis tu, kita tengok fungsi bak tu kan. Yang baca Quran kali, bila ada perkataan bak tu, kena faham lah. Maknanya kita kena tengok wujud juga lah nota Ustaz bagi tu nanti kan. Untuk memahami. Sini mereka cerita sebenarnya ilmu tau Ustaz, walaupun kata tak perlu kita nak hafal, nak kita tahu, tapi kurang-kurangnya peningkatan ilmu kita lah kan. Peningkatan ilmu. Terima kasih Ustaz. Faham lah sekarang ni, kalau maksudnya bila tak ada buat Quran ke, baca hadis ke, you kena tengok ayat tu macam mana kan. Soalnya subjek kita hari ni adalah bak, perkataan bak tu kan. InsyaAllah kita dekat lah Ustaz. InsyaAllah. Maknanya mana-mana pandang ulama tadi pun Kak Syida, ibu-ibu, semuanya betul. Mengikut konteks masing-masing. Semuanya tak menafikan. Masuk syurga mesti amalan dan rahmat. Tak ada siapa pun nafikan. Cuma mereka berbeza pendapat dalam memahami kehendak Quran dan hadis. Secara teknikal. Perbezaan tu hanya teknikal. Baik, mungkin ada 1-2 soalan sebelum kita buat rumusan ya. Siapa tanya soalan silakan. Ada tak? Kita ada Anis. Anis tak ada apa-apa Anis. Fadal. Anis minta ulas pasal Fadal. Kak Rafidah pun ada. Barakallahu fikum Kak. Kerana sentiasa ada. Kak Syah pun ada Ustaz. Kak Syah. Siapa dia? Kak Syah. Kak Syah ada? Ada. Oh. Saya nampak nama seseorang ni, Zul S. Zul S pun ada ya? Ada Ustaz. Kak Syah ada. Ya, Kak Syah. Kak Arsyah ni Kak Syah lah ni? Arsyah. Oh, Kak dah buat roti hari ni? Hari ni tak, esok. Hari ni tak? Esok. Okey Kak. Sila Kak. Tu Kak Asyah tu. Ibu Asyah. Ibu Asyah ada juga? Ada. Ni ibu awet muda. Comel Ibu Asyah ni, muda lagi nampak muka. Dan Kak Siti pun ada, game mengaji. Kak Siti ada, Siti Hajar. Siti Hawa. Baru tahu nama Kak Siti Hajar. Ada 2, Siti Hawa, Siti Hajar satu. Ada 2 orang. Iya ke? Yang biasa saya panggil pakai set mata tu? Tu Kak Siti Hawa. Kak Siti Hawa saya tertukar dengan Siti Hajar. Hawa ya. Hawa ni artinya orang yang
isunya melekat tadilah. Melekat je dalam hati suami. Itu Hawa. Belengkar macam ular. Ular ni hayah. Itu Ya, Ibu Ustaz. Asyah nampak muka. Ibu Asyah dengan Kak Siti ke? Kak Siti, Hawa ni daripada perkataan Hawa tu, ya. Okey. Apa nama Siti Hawa ni, Hawa tu ada kaitan dengan ular, hayah. Fa iza hiya hayyatun tas'a. Hayah ni ular dinamakan hayah kerana dia membelit. Kenapakah isteri Nabi Adam dinamakan Hawa? Kerana dia membelit Nabi Adam. Gitu. Cakap Siti lah membelit hati suami. Itulah cerita dia. Baik. Saya nak sebagai penutup akhir, iaitu persoalan Anis, minta tolong ulas berkaitan dengan fadal. Ya. Fadal ni, Anis, ialah benda yang lebih. Contoh lebih ni ialah, contohnya kita pergi kedai, kita pun kata kita nak beli nasi lauk ikan, lauk ayam. Ayam tu ayam kecil-kecil kan. Sepatutnya kalau kita beli dengan harga RM5 tu dapatlah 2-3 ketul. Tapi dia bagi lebih. Dia bagi dalam 10, dia bagi dalam 7, dia bagi 8. Itulah dia bagi lebih, itulah dinamakan sebagai fadal. Sepatutnya dapat 2-3 ketul je, tapi dia bagi dalam 5-6 ketul. Okay, lebih. Ataupun fadal ni kita pergi kedai, kita orang panggil apa, kita minta air bali sebagai contoh. Kita pergi 2-3 orang. Kita minta air bali 1 gelas je. Kemudiannya tuan kedai datang, bagi lagi 1 gelas, ambillah bagi pada kawan. So, yang lebih itulah dinamakan fadal. Sepatutnya kita dapat 1 je. Kita bayar RM1. Bila kita bayar RM1.50, RM1.50 tu layak dapat segelas air bali. Tapi tuan kedai bagi lebih lagi, iaitu 1 gelas lagi. Sepatutnya tak dapat pun 1 gelas lagi tu. Itulah namanya fadal. Bererti kita tak layak pun masuk syurga. Tak layak pun masuk syurga. Tetapi Allah bagi lebih lah. Walaupun tak layak pun dengan amalan tu, Allah bagi lebih. Kita pun alhamdulillah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Gitulah ya. Allah Alam. Boleh, kalau tak ada, kita boleh berhenti di sini Kak Syidah. Ada yang buat kerja dalam sambil buat kerja dengar kuliah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Terima kasih pada Ibu Asia, Kak Siti, Ma pun ada. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Kak Ros ni. Salam. Ya, Kak Ros. Ya, Kak Ros sentiasa ada dalam kuliah Ustaz. Okey Kak Ros. Ya. Kak Ros ada nak tanya ke apa sebenarnya? Tak ada, bagi salam. Waalaikumsalam. Minta maaf Kak Ros, tak clear tadi sebab tiba-tiba nak main Lego bising sikit tadi. Okey Kak Ros, semoga perniagaan pun laku insya-Allah. Jadi seorang hartawan yang pemurah insya-Allah ya. Amin. Jadi sebab masuk syurga dengan rahmat Allah. Baik. Amin. Saya berhenti di sini Kak Syidah, ibu-ibu, tuan-tuan sekalian. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairah. Semoga Allah pertemukan kita di syurga nanti insya-Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ya. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah ya. Insya-Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih dengan hari ini Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Tak ada kupasan hari ni ya. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Kak Umi. Terima kasih juga Kak Syida. Terima kasih Syah. Sudi bersama-sama. Alhamdulillah. Tak tanya roti. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena post kat Ustaz sikit tu. InsyaAllah. Sama. Okey, bye. Okay, bye. Assalamualaikum Syah. Salam. Terima kasih Azimah. Sudi bersama. Dr. Azimah. Syida, terima kasih Syida. Terima kasih Kak Mas. Masuk lambat ya hari ni. Kak Mas lewat hari ni setengah jam lewat. Habis tadarus tadi baru apa ni. Tadarus habis. Tak apa, di recording nanti dengar ya insya-Allah. Okey ya. Okey, Assalamualaikum Kak Mas. Salam. Okay Kak Syida.
Terima kasih. Terima kasih Azian. Kalau siapa-siapa nak notan nanti kita tunggu dekat grup nanti insya-Allah ya.